Assalamualaikum. Salam cikgu. Orang pertama. Osman. Saya reminder ada yang pasal link ni. Okay, thank you. Takut dia orang terlupa. Alright, thank you very much. bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, baik guys. Cikgu nak terus straight to the point. Hari ni kita nak pergi kepada soalan binomial. Masih lagi binomial. Cuma kita nak tengok macam mana soalan yang aras dia tinggi sikit. Okay, yang maybe dia require additional workings. Dan juga kita akan tengok hari ni dalam binomial ada dua lagi formula yang cikgu tak ajar. Okay, there's another there are another two formula yang kita belajar selama ni. Yang formula dia yang panjang tu kan, yang tu formula untuk dia punya nak cari probability. So hari ni kita nak tengok dia ada lagi dua tambahan formula. Formula dia pendek tapi kita nak tengok masa bila nak guna. Okay. So cikgu akan share my screen. Okay. Alright. So now let's look at this question. This is soalan Negeri Perlis tahun 2009. Cikgu tengok guys, soalan binomial ni dia dah start semakin mencabar. Beginning in the year of 2015 tu dah start lain sikit lah pattern dia. Okay, cuma untuk latih to be kita tengok soalan yang 10 years back lah. Okay, so soalan dia kata berat sini. Dia kata a survey is carried out and shows that 20% of the youth in Taman Raja own a bicycle. Okay, awak ada bicycle kat rumah ke? Ada tak yang tak ada bicycle? Siapa yang tak ada bicycle kat rumah? Ada kan? Semua ada Okay. So dia kata if 8 youth from Taman Raja are chosen at random, calculate. Ya? Siapa tu? Cikgu lag kan? Cikgu lag ke? Tak, cikgu lag. Oh, okay. Ini cikgu record. Cikgu, hari ni cikgu record the lesson. Tapi cikgu guna apps lain untuk record. Okay. Okay, so sekarang dia kata calculate the probability that exactly 3 of them own a bicycle. Okay. Semalam was it semalam kan kelas kita kan? Semalam kita kata AddMaths offer formula untuk kita solve probability. So kalau awak tanya cikgu dari segi kelebihan, cikgu rasa AddMaths punya probability lebih senang compared to Maths sebab kita dah ada formula and dia just campak je all the variables dalam formula and terus dapat jawapan. Dia cikgu nampak kalau compared tu masa cikgu ajar Maths SPM tu, cikgu rasa soalan probability dalam Maths memerlukan lebih banyak kefahaman compared to AddMaths kan. So AddMaths punya skill adalah first of all, of course, kita mesti tahu the formula dia yang panjang tu the lengthy one tu, yang binomial punya formula. Px equals to R is equal to NCR kali P kuasa R kali Q kuasa N tolak R. Formula ni tak hafal pun tak apa, tapi kena tahu. So within this formula, kita nampak pula dia ada huruf P, dia ada huruf Q, dia ada huruf N dan dia ada huruf R. So first thing first adalah kita kena cari all the variables punya nombor-nombor dia. So macam ni cikgu cakap dengan awak tu, paling senang adalah cari fraction. Maksudnya cari P dahulu, sebab P ni punya pattern adalah is either dia ialah percentage or dia boleh jadi fraction or or dia boleh jadi decimal ataupun satu lagi apa? Ratio, very good. So ini pattern dia.
percentage, fraction, decimal, ratio. Ini semua ciri-ciri untuk P. P means dia punya simple probability. Jadi sekarang guys, the highest probability adalah berapa? The highest one. Yeah. The highest value in probability. Contohnya kalau orang tanya awak kan, apakah probability awak akan mati? Dia tanya. 100%? 100% kan? Kalau kita jawab 70% macam mana? That means That means awak macam sama level dengan Tuhan. Awak ada 30% of God's power. Awak boleh deny kuasa Tuhan kan? So semua orang akan mati for sure 100%. Cuma kita tak tahu bila kita mati. Okay? So the highest value in probability adalah 100%. Sebut macam takut kan? Kullu nafsin za'iqatul maut tu sebenarnya probability is 100%. Okay. Now kita akan terus tulis P is 20%. Cuma cikgu nak share dengan awak, masa cikgu sekolah cikgu tulis 0.2. Okay? Sebab rasa nak tulis fraction tu macam tak berapa suka. Cikgu tak suka fraction. So what about Q? 0.8. 0.8, 80% kan? So you can either write 80% or you can write 0.8. Either one lah. So senang je, P dengan Q dah dapat. So the good thing is that kita sebenarnya baca soalan ni tanpa perlu memahami soalan terlalu detail. You just look for the variables dan terus jalan dah. Okay, what about N dengan R untuk soalan A1 ni? And kena cari whole number. Whole number, yes, very good. N is the larger The number. larger number, very good. So maksudnya either N dengan R ni, N gets the larger one and R gets the smaller one lah. Betul tak? So in this case, soalan A1, the R will be 3. 3. Macam tu. Okay, so far okay kan? So kita kata soalan A1 ni dah boleh terus jalan dah. So A1 will be ni cikgu buat nanti awak bagi cikgu jawapan Ya. R dengan tu apa? Macam mana? N dengan R tu apa? N dengan R ni dia adalah dia mesti whole number. Okay, dia mesti whole number dan N akan dapat nombor yang lebih besar. Contohnya macam ni, okey. Cuba bagi contoh N dengan R ni macam ni. Katalah kan dalam kelas 5 Al-Furqan bilangan pelajar total ada 16 orang kan. So N akan dapat 16 orang. N is called as sample space. N dapat 16 orang. So R ni macam mana tau? R ni cikgu cakap, okey, apakah probability 9 orang dalam 5 Al-Furqan memakai glasses? So R akan dapat 9. R ni will be the lesser one. Apakah probability 2 orang pelajar tak solat subuh hari ni contohnya? Contohnya lah kan. So normally R ni dia adalah whole number yang akan dapat smaller than N ataupun paling banyak dia boleh dapat adalah dia boleh dapat sama banyak dengan N. Faham tak? Kan? Apakah probability yang semua pelajar 5 Furqan attend kelas at maths. So maksudnya R dia menjadi 16 juga. Okay. Tapi cikgu cakap dengan diri cikgu dulu. Cikgu kata dengan cikgu dulu cakap N dengan R ni mesti whole number macam Anissa kata tadi. Cuma N mesti dapat value yang paling besar. Sekejap ada orang nak masuk. Okay. Lama dia tunggu. Apa tu? Ilham cikgu nak dia ada dental appointment kan? Fun mesti Tak tahu dah balik ke belum. Mungkin dia online dalam Cikgu, Ya? kalau P pula apa? Okey, P adalah dia panggil simple probability. Sebab kita memang nak cari probability sekarang, betul tak? Kita nak cari probability. Cuma P ni adalah dia punya simple probability. Contohnya kan, okey, cuba bagi contoh Ni heavy sikit ni. Okey. Contohnya, cikgu nak buat satu probability pelajar sembahyang subuh. Boleh tak ni? Boleh. Boleh kan? Okay, dalam kelas 5 Furqan, you have 16 of you kan? So of course 16 ni N dapat. Okay. So kalau cikgu nak cari probability, contohnya cikgu nak cari probability, katalah cikgu nak check kalau 4 orang daripada 5 Furqan ni sembahyang, cikgu nak check berapa probability dia. So 4 ni siapa yang dapat? R. R kan? Cuma sekarang tadi Haziq tanya tadi, P tadi. Okay, Haziq tanya P kan? Okay, P ni macam ni. P ni dia akan jadi katakanlah ada ahli psikologi membuat satu kajian. Dia kata orang Islam ni kalau sembahyang subuh generally
30% je umat Islam yang solat subuh. So P ambil probability tu. P akan ambil dia punya probability simple yang kita generalize tu. So dia kata kat sini 20% remaja di Taman Raja ni, dia kata secara survey generally 20% budak dekat Taman Raja tu ada bicycle. So P ambil simple probability tu, probability mudah. Faham Kalau macam 5 furqan dia kata, tapi sebenarnya ni bukan untuk 5 furqan lah tapi katalah 30% manusia dekat dalam dunia ni 30% je yang sembahyang subuh. So maksudnya another 30% tak solat subuh. So apa cikgu akan buat probability dia? Cikgu akan buat lah P X equals to 4 daripada 16 orang furqan, 4 je sembahyang subuh kali dengan 30%. Kuasa berapa ni? Kuasa 4. So Q tu total lah. Macam Okey, bukan. Q total ni, daripada P ke? aku cikgu tulis ni kan. Q ni, dia adalah fraction yang selebihnya. Aku salah tulis ni. Okay. Kalau 30% orang sembahyang subuh, maksudnya ada 70% orang yang tidur tak sembahyang subuh. Kalau cikgu kata dalam studi budi ni ada 90% orang boleh dapat straight A, means that ada another 10% pelajar tak dapat straight A contohnya. So Q tu akan dapat yang selebihnya. Dalam buku teks dia kata probability of failure. P ni adalah probability of success, Q ni adalah probability of failure. Probability yang kita tak dapat benda tu. Faham Faham kan? Jadi cikgu cakap semalam, cikgu kata siapa tahu P, dia tahu Q. Mesti tahu. Kalau dia ada IQ, dia akan tahu Q tu immediately. Okay. Ini adalah formula yang kita nak gunakan untuk cari probability budak-budak 5 furqan kalau 4 orang solat subuh. Faham tak? Faham kan? Okey, sekarang berbalik pada soalan tadi. Okey, so cikgu harap Haziq faham yang P tu. Dulu masa cikgu sekolah, cikgu bertanya tau, soalan ni tanya probability kan, tapi P tu pun probability juga, betul tak? Kan? So kita dah confused. Kenapa tak jawab dia jawapan dia 20%? Tapi kena faham 20% adalah probability yang general, yang kita kata probability mudah. Okay? So dia nak yang susah ni. yes lah, ni probability susah. Okay lah. Okay juga kan? Okay, so now let's look at this. A1 maksudnya kita ambil ada 3 terus lah. Okay, so you akan tulis Px equal to 3. Kalau ada soalan nak tanya cikgu jangan tunggu cikgu berhenti tau. Tanya saja. Sebab cikgu consider kalau awak diam tu maksudnya awak sedang mengikuti kelas. So 8C3 20% kuasa 3. Very good. And then another balance yang tak ada basikal tu, there are how many of them? 5 of them. Kuasa 5. So when you calculate, cikgu kirakan 8C3 kali 0.2 kuasa 3 kali 468. Ya ke? Banyaknya. 0.1468 0.1468 in percentage. Kalau kita nak appreciate, kita akan nampak dia 14.68%. It means that guys, dekat Taman Raja ni, kalau cikgu nak dapatkan 3 orang out of 8 orang yang bawa basikal, there are only 14.68% of them saja. Itu maksud dia. The chances of me to find 3 of them yang menaiki basikal adalah sebanyak 14.68%, which is kita kata likely not to see budak naik basikal, sebab 3 orang pun dah 14.68% kan. So perhaps dia naik skuter kot we don't know, mungkin jalan kaki dekat Taman Raja ni. Okay, so far faham ke? Faham kan? Okay, now let's look at second question. Dia kata kat sini, find the probability that more than 2 person own a bicycle. Awak pernah jumpa tak soalan macam ni? Not yet. Okay. More than 2 ni macam mana? Awak expect macam mana? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan? Maksudnya sekarang ni, cikgu boleh kata nombor 2 ni, dia dah jadi huruf R sekarang. Okay. Now your R is not going to be 3. Your R is now going to be 2.
Okay, cuma kalau dalam exam awak tulis PX equal to 2, dia tak terima ni sebagai jalan kerja penuh. Sebab PX equal to 2, ini bukan more than 2. Ini maksudnya exactly 2. Kan? So kalau you nak buat more than 2, you should have written probability X which is more than 2. Macam ni. Oh. This is how you start. Ini cara kita nak start workings kita untuk jalan kerja SPM. In fact, skema SPM tulis macam ni. Probability X more than 2. Kalau dia kata ada perkataan more. Kalau dia kata less than 2, you buat simbol less than 2. Okay. So sekarang ni, takkan nak buat jalan kerja macam ni je, betul tak? So inilah tadi Nawal kata, what is more than 2? 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So we are expecting, ada orang lah. Siapa nak buat masuk tu? Tahu. Oh, Nurin, Fatin, Nabila. Okay. Kan cantik Aul ni kan. Okay. Now, tengok So sekarang ni Nawal kata, anything that is more than 2 is 3, is 4, and 5, and 6, and 7, and 8, and 9. 9. 9 kita consider tak? Tak. Tak. Okay, kenapa tak consider 9? Kenapa tak teruskan lagi? So maksimum 8. Yes, sebab dekat Taman Raja tu ada 8 youth only. Okay, so you akan stop sampai 8. So what does this mean? Ini maksudnya you kena buat PX3, you kena buat PX4, you kena buat PX5, kena buat PX6, kena buat PX7, kena buat PX8. Orang yang malas akan rasa seksa kat sini. Oh my god. Formula dia banyak. Kan? Memang banyak tu. Formula dia dah panjang kan? Lepas tu dia banyak. Okay. Serius lah. Kalau kita rajin, inilah jalan kerja dia. Tapi kalau kita ada macam rasa malas sikit kan? How do you plan? Awak ada plan tak? Okay. Ingat tak kita pernah bincang masa combination hari tu? Buat combination tak boleh. Yang macam kita kata, kalau benda tu banyak sangat, kan there's another way of Yang tolak sikit kan. kan? Tolak. Macam yang attendance dalam kelas kan? Kita nak kira orang yang hadir. Tapi pasal orang yang hadir tu ramai sangat, kita kira orang yang tak hadir. And then kita tolak orang tak hadir tu. So kalau guna konsep tu, maksudnya nak kena guna konsep tolak lah, betul tak? So instead of buat banyak-banyak ni, there's a shortcut sebenarnya. Shortcut dia adalah, there must be something, tolak dengan something yang sikit. Betul tak? Something, tolak something sikit. Okay. So something di depan ni apa? Total semua. Total lah kan? Macam kehadiran lah, betul tak? Total kehadiran, tolak dengan pelajar yang sikit tak datang tu, dapat orang yang datang, betul tak? So total ni I'm going to write this as all. Total pun boleh jugalah. Tapi cikgu tulis all lah. Okay, all means semua sekali. Okay, all dalam probability berapa? 8. 100%. 100%. 100% 100%. So 100% pergi kepada all. Very good. Awak adalah kelas pertama yang jawab 100%. Cikgu buat dengan dua kelas sebelum ni. Dia kata all adalah PX equal to 8. Masih nak cakap situ sebenarnya. Kenapa kita kata PX8 ni salah? Salah. Kenapa? Sebab dia 8 tepat-tepat. Ya? Yeah, it's not the general one. It's the one yang dia minta question. Cikgu faham. Maksudnya sekarang ni, kalau kita consider that, yang R ni macam floor kan, macam tingkat-tingkat dekat rumah flat katakan. Okay? Yes. All means all floors, betul tak? So kalau 8 ni maksudnya on the 8th floor tu sahaja. So you tak boleh kata 8th floor adalah all floors, betul tak? So all maksudnya 100% of the flat tu, semua sekali. Jadi tak boleh buat PX8. Tahu tak yang ramai orang buat PX8 considered as all sebenarnya. Ramai. Cikgu bila cikgu tanda paper trial pun
ada orang akan buat the highest value tu adalah macam PX8, PX10. So yang tu kena hati-hati. Sebab tu cikgu highlight benda ni. So we are not going to use PX8. We are going to use 100%. Okay, cikgu nak pause kejap. Yeah. Siapa yang tak faham kita bincang apa ni? Ada tak yang tak faham? Saya faham. Faham Saya faham. Okay, very good. So yang diam ni faham kan? Okay, very good. Now, kita dah tahu 100% duduk di depan. Dia yang akan tolak dengan benda yang sikit. Now, what is that sikit? Siapa yang sikit tu sebenarnya? Sikit adalah guys, huruf-huruf R yang you tak tulis tadi. Tadi you tulis R3, R4, R5, R6, R7, R8 kan? So sekarang ni R yang sikit adalah R yang tidak dimention di sini. So that would be R sama dengan 2, R sama dengan 1, R sama dengan 0. So maksudnya formula tu hanya nak digunakan untuk 3 R tu sahaja. So nampak lagi mudah lah kan compared to R3, R4, R5, R6, R8 kan. So kita kata sini you are going to tolak yang R sama dengan 3, tipu. R sama dengan 2, yang R sama dengan 1 and R sama dengan 0. Okey, cuma kalau Banyak juga lagi ni. banyak sikit lah kan. Tapi okey lah berbalalah dengan Better SPM. than just now. Berbalalah dengan SPM yang kita ambil 2021 nanti. Okey. Alright. Now, cuma nanti masa exam tak boleh tulis macam ni This is not the right way to tulis R2, R1, R0. Awak kena tulis yes, 100% tolak PX2 plus PX1 plus PX0. Macam ni. This is the right working. Even yang 100% ni, kalau tak tulis 100%, you can always write 1. Sebab 1 is like 100%. Okay, 1 is like 100%. Okay, so sekarang ni kita dah boleh jalan lah. Kita punya PX2, PX1, PX0 ni kan. So now, kita dah tahu dah dia punya, okay, P dengan Q dah tahu kan. So sekarang apa cikgu akan buat? Cikgu akan buat kat sini guys. Cikgu buat PX2 dulu. Nanti kita masukkan working dekat situ kan. PX2 is 8C2. Betul ke? 8C2 kali dengan P dia berapa tadi? Haziq cakap tadi kan, yang P ni 0.2 kuasa 2. Betul kan? And then 0.8 kuasa 6. Okay. Dia mesti nombor yang selebihnya. Sebab tadi ada 8 orang. So 8 tolak 2 dapat 6. So and then kita kena buat PX1 pula. PX1 is 8C1. Nanti awak tolong bagi cikgu jawapan dia. Cikgu calculate dulu. 0.2 kuasa 1, 0.8 kuasa 7. Follow Faham kan? Okay, very good. And lastly adalah PX0. Cikgu nak tanya awak, PX0 ni jawapan dia berapa? Boleh tak tulis kosong? Can we write Kosong je. dapat tak kosong? Kosong. Kosong kan? Ya. Sebab nanti dia kali kosong juga. Dia So, nanti dia logik tak? PX0 ni kosong. Jap. Does it make sense? Maybe not sebab maybe akan ada orang yang tak ada bahasa. Yes, which means probability dia ada juga kan? There's a chance of people not having a bicycle. Dia tak kosong. Contohnya kan cikgu cakap, berapa ramaikah pelajar yang tidak mendapat A, mendapat kosong A dalam SPM? Awak tak boleh kata kosong. Sebab ada orang tak dapat A dalam SPM, betul tak? So maksudnya bilangan dia ada. So PX kosong bukan maksudnya 0%. PX kosong maksudnya orang yang buat basikal tu tak ada. Ada, percentage dia ada. Ada orang yang tak ada basikal kan? So maksudnya, kalau kita calculate sebenarnya, kalau guna formula, 8C0 sebenarnya 1 tau. If you press the button on the calculator, 8C0 will be 1, bukan kosong. So mustahil jawapan kita kosong. Okay, and then 0.2 ni, dia pun kuasa dengan kosong. 0.200 berapa agak-agak? 1 juga kan? Nampak? Jawapan dia bukan kosong kan? Bukan kosong. And lastly, 0.8 ni dia kuasa 8. So dia bukan kosong sebenarnya guys. Okay, so siapa boleh tahu cikgu yang PX2 ni? 0.2936. 0.2936. Very good for significant figures.
PX1 0.3355. 33 55. Oh, cantik nombor dia. 3355. Okay, next lastly is PX0 0.1677 163 6378 1678. 78. Okay, sorry, my bad. 1678. Okay. So ini guys, tiga numbers ni kita akan masukkan dia dalam formula yang all minus tadi. So let's bring this over here. So Kiranya satu tolak semua tu. satu tolak semua tu betul. So satu tolak all the answers kita dapat tadi 0.2936 tambah dengan 0.355 tambah dengan 0.1678. Now, let's look at this. Oh, ambil waktu besar sangat. Okay. Alright. Now we are here. So, ada tak yang dapat jawapan? 0.2031. 0.23 again? 2931. 0.2031. Sini 0.2031. kan? Maksudnya kalau kita buat working study, tengok guys. Okay. Ini markah dia kalau campur dengan soalan nombor 2 tadi, soalan dia baru 5 markah. Lagi 5 markah ialah subtopik seterusnya. Okey, ini maksudnya, sekejap dia ada maksud ni. Okey. Maksudnya yang dalam bracket tadi ni 7969 lah kan? Baru dapat 0.431 kan? So in percentage, you are going to get 20.31%. Maksudnya dekat taman tu kan, for you to have orang yang more than 2 own a bicycle is quite rendah percentage dia. So maksudnya survey ni menunjukkan ramai orang dekat taman tu tidak mempunyai basikal sebenarnya. Dia orang mungkin tak tahu, jalan kaki kot. Tak ada basikal. Siapa yang tak ada basikal cikgu nak tahu? 5 Furqan. Ada tak yang tak ada basikal? Again? Basikal. Ni bukan basikal dalam rumah yang exercise tu tau. Yang tu. Saya family punya basikal. Cikgu tak berapa clear lah suara awak. Nawan ke tu? Member family punya basikal. Oh. Okay. Rumah cikgu tak ada basikal. Cikgu tak ada basikal. Saya ada basikal tapi bukan saya punya. Sebab cikgu kalau dah beli basikal nanti kena beli untuk anak-anak pula kan. Jadi sabar dulu. Sabar dululah. Tidak pasal Nanti berebut. baru naik basikal ramai-ramai. Okay. So boleh kan soalan ni? Boleh ke guys? Boleh. So, kat mana cabaran dia? Cikgu nampak tadi cabaran dia kat sini. Yang masa dia kata more than 2 tadi, kita realise that, ya Allah banyak yang nak kena buat kan. Suddenly kita terfikir ada cara yang senang ni. Yang all minus sikit ni. Okay, so all minus sikit ni adalah kita punya first experience kita buat. So kena ingat ya guys, yang sikit ni adalah R yang you tak mention earlier tadi. Itu kena ingat. Okay, now let's look at another question. Soalan Sabah. Oh, menarik ni. Soalan Sabah. Okay, soalan Sabah ni cikgu tak pernah ajar lagi sebab dia ada formula baru. Tapi kita baca je. Kata, in a mathematics quiz, each participant is required to answer 10 questions. Now, this 10 memang confirm dia bukan P lah. Betul tak? 10 ni mungkin dia akan jadi either N or dia akan jadi R. Kan? Sebab dia whole number kan? So, dia kata, the probability that a participant gives a correct answer is P. Oh, dia punya P kecil pun dia tak bagi. Dia kata P kecil ialah P. P is P. Okay. So dia kata it is found that the mean number of correct answers given by a participant is 4.2. Now, hari ni kita nak masuk formula baru guys. Okay. Formula baru ialah dalam topik binomial ni, dia boleh tanya dua lagi benda baru. Dia boleh tanya kita kataan baru kan. Dia boleh tanya kita mean. Macam soalan ni kan. Kata find the mean tadi kan. Dia kata it is found that the mean. Okay, mean ni benda baru. So mean dia boleh tanya. Another one dia boleh tanya kita variance. Benda-benda ni ada kat mana guys? Dalam topik
Statistics kan? Okay. Statistics. Cuma kita takkan guna formula yang X bar ni lah. Sum of fx ni kita tak guna lah sebab mana ada frekuensi dalam soalan ni kan. So you are not going to use this formula. Formula ni jangan guna. Cikgu cakap jangan guna ni sebab masa trial ada orang guna. Tiba-tiba ada frekuensi dalam jalan kerja dia. So it doesn't make sense. So sekarang ni binomial offer another formula. Dia kata ada formula khas untuk mean. So macam mana formula dia? Formula dia macam ni guys. Mu sama dengan N kali P. Awak pernah jumpa tak simbol ni? Cuba nampak. Pernah nampak tak? Miu. Pernah nampak tak formula mu, simbol mu ni? Dalam prefix. Dalam fizik ada kan? Dalam fizik dia guna untuk micro kot. Micro. Yes, micro. Okay, so ni this is a Greek letter tau. Ini huruf Greek, bukan huruf hijaiyah, huruf Greek. Nama dia adalah mu. M-I-U. Mu. Miu. Kan? Mu nama dia. Mu betul. Cikgu pun baru nak bunyi macam tu Mu. Bukan miau Mu. So mu ni dia adalah simbol untuk mean. Mean untuk binomial punya probability. So yang the best part adalah SPM bagi formula ni dekat depan. Dekat bahagian formula tu dia ada bagi formula ni. Nak tulis miu. How to write it? Macam mana? How to write it? Dia macam U. Macam daripada bawah Dia ke macam U atas. kan. Miu. It is like U tapi dia ada start dengan echo dulu lepas tu baru U. Okay. It is like Dia lagi panjang lagi hebat. Okay. Now, so sekarang ni kalau variance pula dia bagi juga. Variance ada formula. Variance simbol dia adalah sigma square kan? Semua betul. Ni sigma tau. Sigma square. So macam mana formula dia? Formula dia senang juga. N kali P kali Q. Senang. Basically mean darab Q. Maksudnya betul. Very good. Ada juga buku tulis dia adalah mean darab Q. Mu Q. Mean Q. Comel kan? Alright, now. So let's answer this. Soalan ni ada kata mean. So maksudnya nak cari P ni, of course you kena guna maklumat mean dia cakap tadi. So just write mean is N kali P. And the N just now awak tahu tadi kan N tadi 10 kan dia kata. So you have to use this 10. Setuju tak? Yes. Yang lain faham ke? Boleh ke yang lain? Boleh kan? Siapa yang tak clear? Apa yang kita nak buat ni? Saya macam tak faham sangat. Okey. Awak tak faham kenapa kena guna formula ni ke? Saya boleh sebenarnya. Saya tu siapa Saya ni Fatin. Oh Fatin. Okey. Fatin tak nampak yang mana Fatin? Saya tak nampak yang mana. Saya sebenarnya boleh daripada awal. Oh. Saya tak nampak. Awak tak nampak formula. Cikgu saya nak tanya. Okey tak apa Fatin. Tak apa. Lepas ni kita ada lagi 2-3 soalan. Cikgu akan tunjukkan lagi macam mana nak guna formula. Cuma cikgu nak bagi tahu awak, ini antara formula yang termudah dalam Admaths. Mu N kali P sangat mudah. Kita cuma kena tahu N ni siapa. Sebab N mesti dapat whole number kan. N mesti nombor bulat. Okay. So sebab tu cikgu tulis N ni 10. And then P ni, awak tak tahu P ni P ni sebab dia tak bagi kan. Sebab the P is not given. Cuma yang dia tolong kita adalah dia kata the mean is 4.2. So ini bermakna mu kita adalah 4.2. So dah boleh masuk kat depan ni dah. So bila kita buat workings, you are going to write 4.2 sebab ni mean kan tadi is 10 times P. Datang daripada formula mu sama dengan N kali P macam tu. Okay boleh So sekarang ni kita nak cari P kan. So you just leave P on the other side. And 4.2 ni dia bawa 10 bawa ke kiri, dia bahagi kan. So you akan dapat P is given as 0.42. Dah dapat dah P dia. Q dia apa? So Q dia berapa? Q dia this is 42%, okay, right? betul. 42%. 100 tolak 42. Which is Q is 58, 0.58. 58%. Very good. So automatically cikgu kata siapa tahu P, dia tahu Q. Okay. Contohnya kan, ada orang kata kan, okay, saya yakin 80% saya akan berjaya dalam hidup. So which means ada lagi 20% awak mungkin gagal dalam hidup. Betul tak? Selebihnya.
So kalau dia bagi macam ni, kita cari P dulu. Nanti kita tahu Q. Betul. Awak kena cakap macam ni. Siapa tahu P, dia tahu Q. Okay. Tapi kalau orang tu bagi kita Q dulu macam N mana? tu apa Ya, ya? ya, again. N tu apa? N tu adalah whole number yang paling besar. Oh, Sebab dalam soalan okay. ni, Macam tadi macam tadi, seriously. Okay. Sebab dalam soalan, baca awak terus nampak whole number ni kan. So, N ambil terus. Okay, Okay. Boleh. Okay, good. Now, yang P dengan Q ni clear tak? Clear kan? Clear. So, in this case, kita dah tahu N dia sekarang adalah 10. Okay? Cuma kalau kita nak buat R, dia mesti bergantung pada soalan. Contohnya macam soalan 2 ni, dia kata, if a participant is chosen at random, calculate the probability that he answers at least 2. So, which means, your R will be 2. Kan? Cuma apa masalah kita kat sini? Cuma dia ada mention perkataan at least. So, what does it mean by So at dia least? maksimum 2. Maksimum 2 kan? Macam ayah kita katalah, ayah nak at least awak dapat 8A untuk SPM. Apa maksud dia? Maksudnya 8A tu bagus lah. Bagus. Oh, okay. 8A tu bagus. In mathematics? Tak, bukan. Minimum lah. Minimum kan? Minimum. Maksudnya, Sorry. Minimum. ayah kita tu expect something bigger than from us kan? Cuma dia kata the minimum requirement I give you is 8As untuk SPM. So dia kata, So dia nak lebih. yes, dia kata at least dapat 8A. Baru boleh hidup kat rumah ni. Kalau tak, jangan duduk kat rumah. Okay, sama lah macam ada orang yang bekerja kan. Dia kata, okay, aku kalau nak kerja, at least gaji aku nak 2,400 contohnya. Contohlah kan. So maksudnya the minimum gaji yang dia nak untuk diri dia adalah 2,400. Jadi dalam kes ni, cikgu nampak kalau dia kata at least tu kan dia kata, ini menunjukkan R dia bermula dengan 2 dan lama kelamaan R dia boleh meningkat, betul tak? Sampai 10. Kan? Sampai 10. 10. So R3, R4, R5, R6, Tadi je lah. R7, R8, R9, R10. So ini memang banyak kerja lah, betul tak? Tapi since kita tahu, kita kata, cikgu, kan kita ada cara yang senang. Kan? So macam senang tadi, kita kata Tolak sikit. dia tolak yang sikit tadi tu. So the sikit adalah the one that you didn't mention tadi. Which are? X. P. X equals 1. Yes. And X equals to Very good. So maksudnya R1 dengan R0 adalah R yang you tak mention. So itu yang sikit. Kan, betul kan? Okay. So cikgu harap awak follow. Cuma nanti kalau tak berapa clear lesson ni, hari ni boleh tengok video insyaAllah. Semalam je kelakar kan? Semalam ada ke 9 minit je dia ada record. Kita pun masa mula-mula cukup baca doa tu je. Okay. So this all will be apa? All will be 1. Okay. Kalau nak buat 100% boleh tak? Boleh juga kan? Cuma kalau buat 100%, okay, cikgu cadangkan janganlah tulis 100% macam ni. Sebab apa tau? Sebab dia ada chance yang awak tertulis 100 dekat calculator. Okay? So 100% kalau nak tulis, awak boleh tulis macam ni. 100% will be 100 per 100. Which is better kalau tulis 1 sebenarnya. 1 lagi senang. Kan? Lagi senang nak kira. Okay. Now, what about yang R1, R0 ni? How do you write? P X sama dengan 1. Very good. Plus Tambah P X sama dengan very 0. good. Okay, cuba calculate guys. Cukup bagi masa. Ni dia macam tadi. Dah tadi kan? Yang kena cari. Cuma ni cari lagi senang kot. Sebab ada 2 nombor je kita nak kira. Lepas ni kelas apa guys? Bio. Bio, okay.
Oh my god. Ada student yang dah mula rasakan study at home is even easier compared to physical class kat sekolah. Kan, sebab you can actually be very flexible. Kan? Anak cikgu pun kalau belajar online, kena sambil belajar boleh breakfast kan. Zafran. Mak dia boleh sediakan breakfast sambil dia dengar cikgu dia cakap, dia boleh makan sandwich apa semua kan. So ada orang yang dah terasa hidup macam tu lebih senang. Even orang dewasa pun dah mula terasa, dia dah terasa work from home is even lebih senang untuk dia. Kan? Itulah cikgu pun risau kan, tiba-tiba cikgu rasa macam susahnya datang sekolah kan. Alright. Cikgu dia pun mungkin nampak buka sekolah nanti kita menggunakan alat-alat elektronik untuk belajar. Itulah kan. Contohnya such as Macam pendidikan maya lah atau yang generasi sekarang. Saya guna handphone lah basically. kan. Guna laptop ke. Cikgu rasa ada juga on certain part, cikgu rasa maybe ada part yang elektronik boleh ambil alih kot cikgu rasa. Cikgu. Yes. Cikgu since. Cikgu salah lah C2 ni kan. Betul tak? You Betul. should have written 0 kan? Yeah. Ya Allah ni cikgu sembang ni. Now I'm going to can you wipe this out? Cuba cikgu tulis kosong macam ni lah Kosong 10. Boleh ke macam ni, boleh kan? Halal Okay, halal. Alright. So yang the first one, yang 10C1 ni dapat berapa? Yang the first part ni? I got 0.0312. 0.0? Nampak tu juga. 0.0 ke? Was it? 312. Oh, 0.0312 kan? Kosong. Ya. Dia 3119 ni round off. Okay. 3119 ni. Kalau cikgu ambil 3119 ni, selebihnya apa? 6 So boleh dapat 12 kan? Okay, 120 lah. To make it look 4 significant figures. And then plus banyak sangat nombor. Nawak dapat 4.308. Lepas tu kali 10 kosong lagi 3 kan? 3. Dia bagilah standard form lah maksudnya kan? Dia bagilah standard form tu. So 0.004308. Wow. Betul. Macam ni kan? So this will be 4 significant figures sampai 8 je. So sampai cikgu buat one by one. 0.0312 plus 0.004308. Okay, so you are going to minus 0.03551. And finally, 1 minus answer, you are going to get 0.96 Awak dapat sama macam cikgu ke? Sekejap. Dapat kan? Ya. So, Oh ya. so in percentage, kita convert dia jadi 96.45%. Oh, besarnya. Wow. Apa yang dia tanya sebenarnya? Tengok balik apa dia tanya sebenarnya. Dekat at least At least 2 betul kan? Ah. Tapi teruknya at least 2 betul kan? Tapi tak tahu cikgu. Mungkin dapat skor banyak. 96 of them got at least 2 questions correct kan? Kau bayangkan cikgu bagi 10 soalan kan? Cikgu kata apakah probability at least 9 soalan dijawab dengan baik. Nampak lagi susah, betul tak? Which means that you have to at least dapat 9 jawapan kena betul. Compared to apakah probability 2 jawapan betul. Sebab tu percentage dia besar. Faham tak? Kalau faham ke maksud cikgu? Faham kan? Macam soalan exam lah. Ada 50 soalan kan? So kata siapa nak pergi ke MRSM, at least dia kena 49 soalan betul.
So chances tu akan jadi sangat kecil. Compact tu kecil juga. Okay, siapa nak pergi MRSM, at least kena 2 soalan betul memang satu Malaysia lah pergi MRSM nanti. Kan? So sebab tu kita punya jawapan dapat besar value dia. Okay guys, cikgu akan stop kelas kita 5 minit awal. Cuma cikgu nak bagi tahu awak, dalam topik ni dia ada graf tau. Dia ada graf. Kena lukis graf kan? Okay, graf dia sangat simple. Binomial punya graf. Binomial punya graf adalah antara graf yang paling simple dalam ilmu matematik. Nanti awak kena tengok macam mana graf dia. Of course graf mesti ada exist. Okay. So cikgu bagi sedikit homework. Awak kena tengok macam manakah bentuk graf untuk binomial. Okay. Sebab apa cikgu cakap kena tengok? Sebab pada tahun 2014 kot. Sorry, cikgu tipu. Pada tahun 2010 ada satu soalan binomial yang menunjukkan graf. Dia bagi soalan guys, tak ada ayat langsung. Dia bagi graf sahaja. And then suddenly dia kata cari probability X more than 2. Dia dah lukis graf kan. Tiba-tiba bawah tu tulis find probability X more than 2. Macam tu. Keluar soalan SPM sebenar. Jadi ya. Jadi jadi bentuk curve. Again? Ada bentuk Ada bentuk Dia curve. histogram punya graf kan dia? Bentuk curve ke awak tanya cikgu? Okey, kalau bentuk curve, cikgu tunjuk kawan dalam siapa ambil biology, siapa yang ambil biology ada satu topik nama dia topik variation kot. Bayu. Bayu. Oh, kita baru masuk. Ada masuk Tak lagi. variation kan. Okey. In variation dia ada satu graf yang dia panggil the normal curve ni tau. Buruknya cikgu buat. Tapi macam itulah graf dia. Dia panggil the normal curve. Okey. So kalau awak tanya cikgu ini ke graf dia, ni bukan graf dia. Ini graf normal. Cikgu nak graf binomial. Histogram. Awak dah tengok nampak ke? Saya Nawal nampak Okey. Nawal kalau cikgu cikgu stop sharing. Awak boleh share, can you share your PC punya screen? okey, boleh. Go Nawal. Alamak. You can do it Nawal. Okey, Abu okey Abu? Abu tidur. Okey. Okey ingat Abu tidur. Sorry Abu Abu dia punya avatar gambar dia belakang gambar kitab lah cikgu tengok Okey. Alright, Nawal Atira Umar is presenting. nampak tak? Okey, nampak? Cikgu nampak muka cikgu dulu, okey? Alright. Okey. Itu binomial Dia kata histogram. Okey. Cuba tengok image. Okey, ada banyak kan? Okey, yang curve tu, yang berbentuk curve tu totally wrong. Okey. Okey? Okey, cuba awak scroll down lagi Nawal. Lagi. Okey. Okey, kejap pause. Nampak tak yang ada macam lidi-lidi tu kan? Ni. Yes. Mana? So that is the one. This is binomial punya graph. Dia macam histogram Normal. tapi dia halus. So nanti your homework tolong tengok sikit macam mana dia boleh lukis graf jadi macam tu dan sampai mana you nak buat setiap kali satu, berapa tinggi nak buat. Faham sebenarnya dia macam histogram kan? Betul tak Asyatul? Dia macam histogram. Tapi cuma dia punya width tu macam lidi kan? Halus je. Tu je dia punya beza dia. Okay. So cuma yang cikgu nak tanya awak, kenapa macam yang kosong tu kan? Kenapa dia boleh stop dekat 0.1 contohnya? Yang macam yes, ni pun sama juga. Kan dia ada tulis N sama dengan 10 kan? P 0.5, tu dia. Okay. Alright, so cikgu akan habiskan kelas hari ini. So attendance semua awak dah isi kan? Yep. Okay, so cikgu jumpa awak next week. Cikgu rasa next week will be our final class online So kita adalah batch sejarah yang belajar online selama 3 bulan. Okay.
So insyaAllah cikgu jumpa awak on next week dan lepas tu kita akan jumpa dekat sekolah nanti insyaAllah. Okay, thank you very much guys. Okay, terima kasih Sama-sama. cikgu. Thank you, cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, Sama. cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you very much. Bye cikgu. Okay, bye. Rambut. Bye, cikgu. Bye.